Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari dan selamat petang. Okay, hari ini kita masuk kelas prinsip perekonan tingkatan 4 untuk kelas 4 SCOM B. Okay, so kemarin kita berjumpa 3 hari berturut-turut dan hari ini adalah hari yang terakhir pada minggu ini. Okay, so sebelum ni kita belajar 5.2 iaitu sistem catatan bergu. Bagaimana kamu merekod sistem catatan bergu atau merekod ledger berdasarkan pernyataan dan berdasarkan buku catatan pertama. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada chapter yang subtopik yang baru iaitu 5.3. Sebelum kita berkenalan dengan subtopik yang baru, cikgu akan share screen. Cikgu akan share screen. Sebelum tu, jangan lupa like and subscribe cikgu punya YouTube. Di sana semua ada link yang link kelas, rakaman kelas kamu dan kawan kelas kamu yang lain. Yang cikgu ada ajar untuk prinsip perekonan. So ini adalah kesan. Sebelum kamu sebelum kamu masuk subtopik yang baru, kamu perlu juga tahu apakah kesan dan akibat sistem catatan bergu tidak digunakan dalam merekodkan urus niaga. So kamu ada belajar dari bab 4, kamu belajar bagaimana untuk merekod buku catatan pertama iaitu jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Seterusnya, selepas itu bila kamu sudah ada buku catatan pertama, kamu perlu juga merekod ledger iaitu sistem catatan bergu. So sekiranya kamu hanya merekod buku catatan pertama sahaja, ini adalah akibatnya. Kesan dan akibat apabila kamu tidak menggunakan tidak merekod sistem catatan bergu dalam merekodkan urus niaga. Akibat yang pertama, imbangan duga kamu tidak seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan imbangan duga? Yang ini kamu akan belajar topik 6 nanti. Imbangan duga ni dia, cikgu bagi pengenalan sajalah. Imbangan duga ni kamu perlu seimbang. Bila kamu ambil daripada ledger yang sekarang yang kamu buat sistem catatan bergu ledger tu, bila kamu ledger tu, bila kamu masukkan dalam rekod dalam imbangan duga, dia mesti seimbang, automatik seimbang. Sekiranya tidak seimbang, so maksudnya ada masalah lah. Yang kamu perlu cari kenapa tidak seimbang. So akibatnya sekiranya kamu tidak merekod semua yang ada dalam buku catatan pertama, sekiranya kamu ada tertinggal, kamu terlupa untuk merekodkan ledger, so imbangan duga kamu akan tidak seimbang. Itu akibat dia lah. Imbangan duga ni nanti kita belajar pada topik 6. So apa kesannya sekiranya kamu tidak menggunakan sistem catatan bergu dalam merekodkan urus niaga? Yang pertama, kesan dia adalah untung rugi yang diperoleh tidak tepatlah. Kalau sebab kamu tertinggal untuk merekod. So untung rugi kamu tidak tepat. Kesan yang kedua,
kedudukan kewangan tidak dapat ditentukan dengan tepat. Okey, ini sama jugalah. Kalau kamu tidak dapat merekod, mungkin kamu ada tertinggal merekod sistem catatan berku, so dia tidak akan tepat lah. Okey, yang ketiga, perbandingan prestasi perniagaan antara tahun yang disediakan kurang tepat. So bila kamu ada tertinggal, so maksudnya kamu punya prestasi perniagaan kurang tepat. Kesan yang keempat, catatan yang kamu rekod tidak lengkap. So itu adalah kesan dan akibat. So settle untuk 5.T2, topik 5 point, modul 5.2. So hari ini kita akan masuk subtopik yang baru, iaitu akaun kawalan. Apa benda pula ni kan? So akaun kawalan. Ini adalah objektif pembelajaran. Yang pertama, kamu boleh menyatakan dengan jelas apa tujuan sebenarnya penyediaan akaun kawalan. Dia terbahagi kepada dua. Akaun kawalan belum terima, ABT, yang kita pernah belajar. Akaun kawalan belum bayar, ABB. Yang kedua, objektif yang kedua, kamu boleh menyatakan dan mengenal pasti buku catatan pertama sebagai sumber maklumat kepada penyediaan akaun kawalan. Maksudnya di sini, kamu masih lagi berjumpa dengan buku catatan pertama, topik 4. Yang ketiga, kamu boleh menyatakan dan menyediakan akaun kawalan secara manual. Nanti cikgu akan ajar kamulah bagaimana untuk menyediakan akaun kawalan. Yang keempat, apa yang kamu, objektif pembelajaran, kamu boleh menyatakan dengan jelas apakah sebab-sebab akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar boleh berbaki minoriti. Apa yang dimasukkan di minoriti, nanti kita akan belajar. Objektif yang kelima, menyatakan dengan jelas hubung kait dengan catatan kontrak. So mungkin kalau sempat, 5 objektif yang kita akan cover kalau dapatlah. So pengenalan, akaun kawalan. Akaun kawalan, dia adalah ringkasan akaun belum terima dalam ledger jualan. Dia sebenarnya daripada jurnal jualan. Sama juga ledger jualan. Lepas tu, dan dia juga adalah ringkasan kepada akaun belum bayar dalam ledger belian. Iaitu daripada jurnal belian. So dia ada dua lah. Akaun kawalan, akaun belum terima, ABT, dan akaun belum bayar, ABB. Untuk pengetahuan kamu juga, akaun belum terima ni, ABT dia adalah aset. Kalau akaun belum bayar, dia adalah hutang. So dia adalah liability. Kalau akaun belum terima, macam biasalah, akaun belum terima ni maksudnya kamu jual barang niaga kamu secara kredit. Maksudnya contohnya kamu, cikgu, jual barang kepada kamu, tetapi secara kredit, ataupun secara hutang. Maksudnya kamu berhutang dengan cikgu. Jadi cikgu yang dalam perniagaan cikgu, cikgu belum terima duit dari kamu. Itu maksudnya akaun belum terima. Kalau akaun belum bayar, macam kamulah, sebab kamu membeli macam cikgu. Contohnya kamu membeli barang tempat cikgu.
Okay. Okay, beli barang tempat, okay, kamu membeli barang tempat cikgu. So, kamu berhutang. Okay, kamu berhutang dengan cikgu. Okay, secara kredit. Okay, kamu membeli barang niaga tempat cikgu secara kredit. Maksudnya kamu berhutang dengan cikgu. So, dalam akaun kamu, kamu perlu letak akaun yang kamu belum bayar dengan cikgu. Itu maksudnya kamu berhutang dengan cikgu. Okay, itu adalah akaun belum bayar. So, dia adalah liability. Okay, kamu jangan lupa pasal formula yang cikgu bagi boleh. Okay, dia masih lagi kamu gunakan. Okay, so akaun belum terima, dia adalah asset. So kalau dia bertambah, dia sebelah debit. Kamu tengok ni. Cikgu sudah bagi besar-besar sudah. Apa ni? Tempat tanda ni. Okay, dia sebelah debit. Kalau akaun bayar, akaun belum bayar, kalau debit, kalau bertambah, dia sebelah kredit sebab dia liability. Dia di kumpulan L. Okay, alright. Wih. Okay, so ini adalah tujuan. Apa sebenarnya tujuan akaun kawalan ini disediakan dalam perakaunan? Okay, yang pertama, okay, untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okay, maksudnya di sini dia memudahkan kamu sekiranya kamu buka, okay, kamu sudah rekod buku catatan pertama. Okay, lepas tu kamu post, pindahkan kepada ledger. Okay, so dalam ledger tu, okay, kamu ada akaun belum bayar dan kamu ada akaun belum terima dalam ledger. Jadi dalam akaun kawalan ni kamu gabungkan. Maksudnya akaun belum terima kan selalunya banyak. Okay, maksudnya akaun belum terima, contoh perniagaan cikgu. Cikgu belum terima duit daripada si Josh. Satu lagi cikgu belum terima daripada perniagaan Josh. Okay, lepas tu daripada perniagaan Wanda. Cikgu belum terima daripada perniagaan Edison. Okay, so ada 3. Okay, ada 3 akaun belum terima. Okay, so di dalam akaun kawalan ni dia cikgu gabungkan. Okay, akaun belum terima Josh, akaun belum terima Wanda dengan akaun belum terima Edison. Okay, so cikgu gabungkan dalam akaun kawalan belum terima. So dalam tu, okay, di sanalah mahu memudahkan berapa baki keseluruhan yang cikgu belum terima dengan semua peniaga akaun yang cikgu belum terima. Okay, itu adalah memudahkan jumlah akaun belum terima. Okay, so dalam akaun kawalan belum terima. Sama juga dengan akaun kawalan yang belum bayar. Maksudnya akaun kawalan yang cikgu masih berhutang. Contohnya cikgu masih berhutang akaun belum bayar atau ABB lah cikgu letak. ABB, contoh ABB Perry. Okay, ABB Natasha. Okay, so ada 2. Okay, ABB Perry dengan ABB Natasha. Cikgu masih belum bayar. Okay, atau cikgu berhutang dengan mereka. So dalam akaun kawalan kita gabungkan dua peniaga ni yang cikgu berhutang, gabungkan dan jumlahkan berapa baki keseluruhan yang cikgu berhutang. Okay, so itu maksudnya tujuan yang pertama. Okay, tujuan yang kedua, memudahkan kesilapan dikesan sekiranya imbangan duga tidak seimbang. So tujuan akaun kawalan ni juga sekiranya ada kamu sudah merekod imbangan duga, okay, dia juga boleh memudahkan kesilapan dikesan. Okay, kalau imbangan duga tidak seimbang. Okay, so maksudnya sekiranya imbangan duga kamu tidak seimbang, kamu boleh rujuk atau kamu boleh rekod akaun kawalan. Okay, antara akaun kawalan
kamu boleh rekod akaun kawalan belum terima. Okey, cikgu letak dia sebagai AKBT ya. Akaun kawalan belum terima dengan AKBB. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, ini selalu famous sangat-sangat soalan dalam exam. Okey. Okey. Okey, yang ketiga, tujuan dia memudahkan penipuan dan penyelewengan dikesan dalam sesuatu perniagaan. Okey, sekiranya dalam perniagaan tu, okey, akaun kawalan ni sebenarnya sangat dia bagus untuk bila, kalau sekiranya ada penyelewengan atau penipuan dalam perniagaan, mudah untuk dikesan sekiranya kamu menggunakan akaun, kalau kamu buka akaun kawalan. Okey. Okey, yang keempat, mengimbangkan ledger. Okey. So ini adalah tujuan dia lah. Okey, kenapa kamu perlu sediakan. Okey. So ini adalah jenis-jenis akaun kawalan. Okey, jenis-jenis akaun kawalan ada dua. Okey. Akaun kawalan belum terima atau AKBT. Okey, akan sebut AKBT lah. Okey, AKBT dan akaun kawalan belum bayar, AKBB. Okey. So okey, ini adalah akaun kawalan belum terima. Jadi okey, ini kita berkenal dulu apa benda ni kan, aktiviti ni. Okey, aktiviti ni juga dikenali sebagai akaun kawalan ledger jualan. Okey, yang maksudnya kalau kamu dalam ledger jualan, dalam ledger, okey, so semua ledger jualan atau ledger akaun belum terima. Okay. Disebabkan itulah dia dikenali sebagai akaun kawalan ledger jualan. Okay. Bila kamu lihat ada ledger jualan, kamu boleh rekod aktiviti. Okay. Okay. Lepas tu aktiviti ni juga dia mewakili semua akaun belum terima. Macam cikgu bagi contoh tadi. Okay. ABT Joshua, ABT Wanda dengan ABT Edison. Okay. So ketiga-tiga tu dia akan digabungkan semua dalam aktiviti. So dia akan mewakili semua ABT. Okay. Okay. Aktiviti ini juga berbaki debit kerana ia adalah aset. Okay. So dia mesti berbaki di sebelah debit. Sebab dia adalah aset. Okay. Okay. Tadi yang cikgu beritahu minoriti. Okay. Minoriti. AKBT itu berbagi kredit, dia tidak mustahil akan berbagi kredit atau minoriti. Okay, mungkin dia berpunca daripada apabila pelanggan lebih bayar. Okay, so dalam AKBT ni akaun yang belum terima tiba-tiba ada lebihan bayar. Okay, maksudnya duit tu kita sudah terima, okay, tapi sudah terlebih bayar. So maksudnya akan berbagi kredit. Kita pula yang perniagaan kita pula yang berhutang. Okay. So kemungkinan pelanggan terlebih bayar. Okay. Lepas tu pelanggan memulangkan barang selepas akaun dijelaskan. Maksudnya pelanggan dia memulangkan barang mungkin rosak macam tu kan. Okay. Tapi dia sudah menjelaskan akaun, dia sudah menjelaskan hutang pelanggan. Okay, pelanggan dia sudah menjelaskan hutang dan baru dia tahu mungkin barang tu rosak, so dia pulangkan barang. Okay, kemungkinan juga lah, maksudnya kita sudah pelanggan sudah bayar, kita yang tidak berhutang. Okay.
Yang ketiga, pelanggan atau PDT, delivery atau menerima diskaun selepas hutang yang dijelaskan. Dan itu juga kemungkinan, ini adalah kemungkinan punca sekiranya anda berbagi kredit. Ini pun juga sangat popular lah soalan. Okay. Apa punca apa punca minoriti atau berbagi kredit dalam aktiviti. So ini adalah punca lah. Okay. Okay. Untuk jenis-jenis akaun kawalan. Okay. Yang kedua adalah akaun kawalan belum bayar atau aktiviti. Okay. Aktiviti ini dia dikenali sebagai akaun kawalan legible. Okay. Dia mewakili semua akaun belum bayar, MBB. Macam cikgu bagi contoh tadi lah. Okay, MBB ada apa, cikgu perniagaan cikgu belum bayar kepada atau cikgu berhutang kepada MBB Mary dan MBB Natasha. So dalam aktiviti ni cikgu gabungkan sebab cikgu dah mau tahu sudah siapa siapa yang cikgu berhutang, perniagaan siapa yang berhutang. Cikgu cuma mau tahu dalam AKBP ni cikgu cuma mau tahu berapa jumlah yang cikgu berhutang, berapa jumlah BBT yang cikgu berhutang dengan akaun belum bayar. Okay. So untuk aktiviti dia berbagi kredit kerana ia adalah liability. Macam aktiviti tadi dia berbagi debit sebab dia adalah kumpulan A iaitu kumpulan aset. Kalau aktiviti dia berbagi kredit kerana dia adalah kumpulan L iaitu kumpulan liability. Sebab dia kredit. Tetapi dia tidak mustahil juga aktiviti ini berbagi debit atau minoriti. Apa punca dia? Punca dia daripada apabila peniaga terlebih bayar pada MBT. Maksudnya cikgu terlebih, cikgu ada hutang dengan MBB Perry. Cikgu ada terlebih hutang kepada MBB Perry. Cikgu berhutang contoh sebanyak RM500, tetapi cikgu sudah bayar kepada MBB Perry sebanyak RM700. So ada lebihan bayar RM200. Maksudnya peniaga Perry pula yang berhutang dengan cikgu. So dia kontra lah dengan MBT. Yang ini peniaga pun tak terlebih bayar. Kalau tadi AKB pelanggan yang terlebih bayar. Sekarang kita pula yang terlebih bayar. Yang kedua, peniaga memulangkan barang selepas hutangnya sudah dijelaskan. Maksudnya perniagaan cikgu memulangkan barang, cikgu sudah bayar ni, cikgu sudah bayar RM500 pada perniagaan Perry. Lepas tu tiba-tiba ada barang rosak, cikgu pulangkan. So maksudnya di sana akan berbagi kredit sebab Perry pula, perniagaan Perry pula yang berhutang dengan cikgu. Sebab dia perlu bayar barang yang cikgu sudah pulangkan sebab rosak. Itu adalah maksud yang kedua ni. Yang ketiga, peniaga menerima diskaun. Cikgu. Yes? Your voice is very glitchy. Oh, ya. Yeah. Cikgu.
Testing. Okay, masih lagi kah? Testing. Yeah. Masih lagi. Tidak berapa dengar. Tidak jelas suara. Kind of. Mungkin juga. Okay, bolehkah? Masih lagi, Boleh Josh? sudah. It's okay. Masih lagi suara. Uh, Sudah? it was okay for a bit, and now it's starting to glitch again. Okay, sudah refresh. Cikgu try ya. Lagi. Ya. Mungkin mana cikgu berikan. Testing, 1, 2, 3. Kan cikgu kena menyanyi dulu ni.